A1. A1 merupakan sebuah sistem pengurusan yang membantu pusat pembelajaran seperti pusat tuition, tadika dan tabika dalam menguruskan database mereka yang sedia ada secara automatik dan sistematik. So, apa khabar semua? Harap semuanya berjalan dengan baik, semuanya harap semuanya sihat. So, untuk series new normal atau normal baru kali ini, kita membincangkan tentang topik yang sangat penting, khususnya kepada mereka yang bergelar pendidik. Kita akan bincang tentang kesan-kesan dan langkah-langkah yang harus diambil oleh para guru sekiranya berlakunya gelombang kedua COVID-19. Apakah persediaan kita sebagai pendidik? Dan pada malam ini kita mempunyai dua tetamu undangan yang sangat dikenali ramai oleh para pendidik atau guru-guru, khususnya macam cikgu tuition di dalam negara inilah. Okay? Dan sebelum itu saya ingin ingatkan semua orang untuk klik like, share this video and make sure to comment or give your thoughts in the comment section below, because like they say, sharing is caring, and the more you ask, the more you learn. Okay, so seperti saya katakan tadi, kita ada dua tetamu khas. Yang pertama, beliau merupakan pemilik dan pengasas tutor profesional Malaysia dan CMN Academy. Beliau juga merupakan NLP dan Neurosemantic Certified yang sangat dikenali dalam kalangan tutor dan usahawan pendidikan aka entrepreneur di dalam negara ini yang membantu dan menguruskan bisnes pendidikan mereka secara sistematik untuk maju dalam bisnes atau bidang tersebutlah. Dan beliau tidak bukan Coach Muhammad Noor. Tetamu yang kedua pula, beliau merupakan Principal Trainer dan Founder of Impact Penang, CEO of Speak Out Training and Management Services yang ditubuhkan pada 2006. Beliau juga mempunyai persetujuan dalam NLP dan certification sebagai trainer dari HRDF dan e-usahawan oleh MDEC. Dan beliau juga very well known transformational coach. Beliau adalah Coach Bahir. Okay, so let's give them a warm welcome into the session. Alright, so Coach Muhammad Noor, Coach Bahir, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Sihat. Sihat, alhamdulillah. Sedang makan? Baru selesai ke Cik Zahid makan? Oh, okay. Lalu sangat lah. Sorry? Tak lalu sangat makan sebab malam ni ada live. Oh, gitu. Tak apa. InsyaAllah semuanya akan baik-baik. Semuanya akan berjalan dengan lancar lah. Okay, so boleh kita kongsikan sedikit sebanyak tak Coach Muhammad dengan Coach Bahir tentang your experience and also your specialty in your field. So kita boleh bermula dengan Coach Muhammad Noor. Boleh tak berikan introduction. Siapakah Coach Muhammad Noor dan your experience? Okay, first kali terima kasih kepada Mr. Zaid daripada A1. Okay. Terima kasih juga kepada A1. With Coach Bahir. Coach Bahir, boleh tak introducekan yourself to the audience tonight? Saya ke Cik Zahid? Tiba MIA. Sebab saya macam
macam internet tak okey sangat. Nak hujan kot sengatan ni. Tapi apa pun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ni hao ma, vanakkam, sawadikap. Mana tahu ada orang kawan Siam kat sini. Jadi nama diberi adalah Ahmad Bahir bin Baharudin. Tuan-tuan dan puan-puan boleh panggil saya Coach Bahir ataupun Bahir, tapi lebih dikenali sebagai Coach Bahir. Saya merupakan pemilik dan ketua jurulatih untuk Impact Penang. Nama Impact ni mungkin tuan-tuan puan pernah dengar. HQ kami terletak di Bandar Baru Bangi, dan saya buka di bahagian Penang. Suara pun slang Penang sikit tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Di Pusat Bandar Bertanpa Dana. Sejak tahun 2011. Background saya dulu adalah sebagai seorang engineer. Selama 8 tahun dan 2011 saya rasanya terpanggil untuk masuk ke dalam bidang pendidikan dalam memandaikan lagi kita punya anak bangsa dan juga rakyat Malaysia terutamanya. Okay. So fokus Impact Penang ni, fokus Impact adalah kita membangunkan potensi anak-anak ni dari segi soft skills, terutamanya lah public speaking, pembawakan diri, dan dalam masa yang sama juga saya membuka pusat tuition di Bertanpa Dana dengan nama Pusat Tuition Fikir Aras Tinggi. Alhamdulillah. Itu mungkin sedikit pengenalan kot, Cik Zahid. Okay, thank you for sharing, Coach Bahir. Saya perasan tadi yang Coach Bahir actually teach children on how to speak up, betul kan? Betul. Boleh tak nanti kita sharekan tips-tips untuk kita punya penonton hari ni? Macam mana dia kan, like speak up to the audience. Boleh tak bagi sikit? InsyaAllah saya berkongsi apa yang saya tahu dan apa yang kami buat. Boleh, Cik Zaid? Alright, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Coach Bahir. So sekarang ni kita akan tunggu Coach Mak Muhammad Noor. So Coach Muhammad Noor, are you there? Yeah. Ada yang long. Baru okay? Okay, semua okay. Very clear today. Okay, thank you very much. Alright, so Coach Muhammad Noor boleh tak introducekan kepada kita punya penonton pada malam ini? Siapakah Coach Muhammad Noor? Okay, first kali terima kasih kepada A1 yang telah menjemput saya. Okay, nama saya Muhammad Noor. Biasa memanggil Mak Noor. Okay, ataupun kalau dalam networking ni biasanya mungkin ada yang panggil coach dan sebagainya. Okay, saya asal daripada Seremban, Negeri Sembilan. So, sebelum ini saya telah berkecimpung dalam bidang ini, dalam bidang tutoring. Dalam bidang Alamak, Coach Muhammad Noor tiba-tiba yang mic lagi. Coach Bahir, are you there? Can you please tell me that you're still there? Alright, Coach Bahir still alive. Okay, Coach still alive. Saya rasa mungkin nilai tu hujan kot, Encik Zaid. Mungkin lah. Tak apa. Semalam okey kan? Semalam kita okey. So maybe kita boleh, sementara kita tunggu Coach Muhammad Noor dulu, maybe kita boleh start dengan kita punya topik pada hari ni lah. Boleh? Boleh. Boleh Coach Muhammad Noor datang balik? Okay, sekejap Coach Bahir. Kita bagi Coach Muhammad Noor balik. It's okay, no problem. Coach Muhammad Noor. Dah maaf. Hari ni memang mencabar sikit. Jabar ni kan. Tapi tak apa, kita tak berputus asa. Never give up. Tak apa, keep going, let me say. Okay. Saya berasal daripada Seremban dan juga saya merupakan founder kepada CMN Academy dan juga Tutor Professional Malaysia. So sebelum ni saya telah menceburi dalam bidang pendidikan ni, termasuk pernah menjadi guru ganti dan saya juga pernah menjadi pensyarah lah di sebuah institusi pengajian tinggi lah. So jadi disebabkan minat dalam bidang tutoring dan juga
bisnes, keusahawanan. So jadi saya menceburkan diri dalam bidang ni secara full time, which is pada tahun 2011. So sebelum tu memang saya telah menceburi bidang ni semasa bekerja kan. Jadi memang saya minat bidang ni dan that's why sehingga sekarang saya masih orang kata setia lah dalam bidang ni. So jadi core kami adalah pembelajaran yang kreatif dan inovatif termasuk menjalankan tutoring. Tutor-tutor kami berada di seluruh Malaysia. So ada lebih 150 orang tutor di seluruh Malaysia. Kami menjalankan home tuition, online tuition dan termasuk pembelajaran Qurani. Okay. So far tu sedikit sebanyak. Selain itu kami juga menjalankan program STEM, Science, Technology, Engineering, Maths untuk pelajar-pelajar. Termasuk juga pernah dijemput untuk berkongsi dengan guru-guru sekolah lah di PPD Rompin, PPD Baling, PPD Kuala Pilah, PPD Kuala Selangor. Dan insyaAllah ada rezeki kita akan berkongsi bersama dengan pensyarah pula. Okay, terima kasih. Itu serba sedikit. So kalau pelajar-pelajar biasa panggil saya Pak Chu. Itu gelaran manja lah. Okay. So, alright, terima kasih Coach Muhammad Noor ataupun Pak Chu. Okay, Pak Chu. Pak Chu alright. Okay, so gelaran manja lah. Okay lah, tak apalah, saya panggil Coach Muhammad Noor dengan Coach Bahir lah ya. Alright. Okay. So kita akan bincangkan lebih sekali lagi, saya akan ingatkan kepada penonton pada hari ini, kita akan bincangkan kesan-kesan dan langkah-langkah yang patut diambil oleh para guru sekiranya berlakunya gelombang kedua COVID-19. Apakah persediaan kita sebagai pendidik? Dan seperti kita sedari, nombor kes COVID-19 semakin hari semakin bertambah. Mula-mula hari itu kosong atau telur. Dan sekarang terus ke 2 digit lah jumlah kes. Seperti contoh pada 2 Ogos yang lepas terdapat 13 kes tempatan COVID-19 yang berlaku dalam negara kita lah. Dan seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Keselamatan, sekiranya kes positif ni bertambah sehingga ke triple digits, PKP akan terus dilaksanakan secara automatik. Dan macam kita perhatilah, bila berlakunya COVID-19 ni banyak benda yang berlakulah ataupun banyak memberi kesan impact yang besar kepada perniagaan, khususnya perniagaan pendidikan lah. Banyak pusat tuition tadika terpaksa ditutup sebab bisnes tak berjalan. Dan secara tidak langsung diorang punya income at the end of the day lah. Dan dalam episod yang lalu kita ada bincangkan tentang how we can conduct online classes and the importance of it, because some of the pusat tuition dan tadika diorang menjalankan atau merekodkan video-video dan dipost online lah kepada pelajar-pelajar diorang. Dan kita dapat tahu bahawa sekolah, pelajar dan guru harus ikut SOP yang diberi oleh kerajaan dan perlu adapt pada lifestyle of the new normal ataupun normal baru lah. Tapi like they say, there are frictions here and there lah. Sebagai contoh, banyak students yang diorang katakan actually diorang prefer face-to-face kind of lesson sebab they feel that it's more beneficial and it's more impactful with their performance and understanding lah. Dan sekiranya berlaku second wave ataupun gelombang kedua seperti dekat Australia dan Vietnam, benda yang sama akan terjadi. So pusat pembelajaran akan ditutup dan parents might stop sending their children completely to the learning centers lah. So Coach Muhammad Noor, apakah yang harus dilakukan kalau gelombang kedua berlaku sekali lagi oleh tutor? Apakah yang harus dilakukan oleh tutor sekiranya gelombang kedua berlaku sekali lagi? Okey, pertama sekali kita minta jauh lah kan apa yang berlaku gelombang kedua. Tapi based on research, based on kajian dan sebagainya, kita tengok apa yang terjadi di negara-negara lain.
perkara yang sama boleh juga berlaku di Malaysia. Tapi of course environment tu berbeza. Contohnya macam tadi Australia, ada China, ada New Zealand dan sebagainya. So ada di antara negara ni memang dah orang kata lockdown, kemudian release balik, kemudian kena lockdown balik. So jadi dalam masa yang sama kita sebagai tutor, sebagai pendidik, sebagai usahawan pendidikan, kita kena bersedia dengan apa sahaja yang bakal berlaku. Kan? Dan seperti mana contoh ketika mana peringkat awal PKP, saya sendiri dan juga tim CMN. So pada awalnya memang kita mula-mula tu rasa blur kan, kita tak tahu apa nak buat kan. Tapi dalam masa yang sama, pengalaman saya sendiri semasa saya pernah duduk di UK, Birmingham selama 3 tahun lebih, dan anak saya pun pernah bersekolah di UK. So jadi kita tengok apakah pendidikan, bagaimanakah pembelajaran yang dijalankan di negara-negara maju lah, seperti contohnya di UK dan sebagainya. Dan perkara ini saya pernah kongsikan dalam Simposium Tutor Profesional Malaysia 2017. Masa tu saya kongsikan tentang digital learning lah. So the way forward, maksudnya education ni, bagaimana pembelajaran ni akan menuju ke satu revolution lah kan, dari segi pembelajaran digital dan sebagainya. So jadi ketika mana berlaku PKP ni, kami antara benda bila kami fikirkan meeting bersama dan kami terus buat training tutoring, training tutor secara online. Maksudnya kita nak bagi skill untuk mengajar secara online. So jadi pada pendapat saya lah kan, pada pendapat saya yang kerdil ni, so pentingnya seorang tutor ataupun pendidik tu dia menguasai tentang skill hybrid learning ataupun hybrid tutoring. Sebab apa? Sebab dalam keadaan uncertainties ni, kita tak tahu apa yang bakal berlaku kan. Sama ada PKP ataupun tak ada PKP dan sebagainya, pembelajaran perlu diteruskan. So nak tak nak, pembelajaran offline ada kelebihan dia, pembelajaran online pun ada kelebihannya, dan masing-masing of course ada kekurangannya. So jadi untuk yang terbaik adalah dengan cara kita menggabungkan kedua-duanya. That's why kita panggil istilahnya sebagai hybrid learning. So itu adalah salah satu cara kita menggabungkan pembelajaran secara offline dan online, ataupun biasa orang panggil sebagai konvensional dengan moden lah. Okay. So itu salah satu daripada skill yang mana kita sebagai pendidik kan, nak tak nak perlu kuasai. Sebagai contoh, ada tutor ataupun usahawan ataupun pendidik, okay, yang kata saya tak ada skill ataupun saya orang kata tak biasa dengan dunia IT ni dan sebagainya. Yes, of course, memang kita, kebanyakan daripada kita kan, adalah masih baru lagi dalam dunia online ni kan, dunia pembelajaran digital dan sebagainya. Tapi itu bukan satu alasan. Sebab apa? Sebab kita sendiri pun, contohnya kebanyakan pendidik kita pun ambil masa untuk belajar skill-skill ni walaupun belajar secara offline. So jadi dalam masa yang sama kan, kita nak menguasai online ni pun sama. Kita pun perlu ambil masa dan kita pun perlu belajar ilmu dan skill tersebut supaya kita dapat menguasai hybrid learning ni. Okay, so terima kasih yang join pada malam ni. Okay, so jangan lupa share. Okay, thank you. Thank you yang komen kan, yang share dan sebagainya. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Coach Muhammad Noor, make sure to give this video a like and also comment down below. Kalau sekiranya tuan-tuan, puan-puan, cik, semua kat luar sana tu ada soalan, pertanyaan, apa-apa, boleh tulis dekat dalam komen below lah. Nanti kami punya guest, Coach Muhammad Noor dan Coach Bahir akan cuba jawab lah kepada soalan tu. Like I said just now, the more you ask, the more you learn. Dan saya perasan yang
Coach Muhammad Noor actually mentioned about offline. But then macam mana tu Coach Bahir? Coach Muhammad Noor, sorry. Coach Muhammad Noor, what do you mean by offline learning? Macam mana tu? Okay, offline learning ni, of course, dia kaedah yang biasa kita gunakan lah. Maksudnya pembelajaran yang face to face kan, pembelajaran dalam kelas, pembelajaran secara one to one, pembelajaran di sekolah kan. So di mana perjumpaan tu ataupun pembelajaran tu dijalankan secara fizikal. Maksudnya dia mesti jumpa lah. Maksudnya cikgu tu ada di depan kita. Ataupun tutor tu memang berada bersama dengan pelajar tersebut. Manakala online pula dia panggil sebagai ada two types biasanya, synchronous dan asynchronous. Maksudnya synchronous ni berjalan secara serentak, maksudnya interaksi tu memang dijalankan secara live kan, contohnya guna Zoom, guna Microsoft Teams, guna Google Meet dan banyak lagi. Manakala asynchronous ni dipanggil asynchronous ni sebab dia bukan dijalankan secara serentak ataupun secara live. Contohnya pembelajaran YouTube, pembelajaran digital kan banyak secara ni yang direkod. Pendidik rekod pembelajaran tersebut kemudian diletakkan di mana-mana platform. So itu kita panggil sebagai asynchronous lah. Got it. Okay, thank you so much Coach Muhammad Noor. See, saya tanya, Coach Muhammad Noor jawab. So, I learn a lot from synchronous and asynchronous kind of learning lah. Okay, so now soalan yang sama diajukan Coach Bahir. Tadi Coach Muhammad Noor ada kata pasal hybrid learning. So, what do you think about now? Apakah langkah yang harus dilakukan oleh tutor sekiranya berlakunya gelombang kedua COVID-19? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so Coach Muhammad Noor, awesome sharing. Saya pun memang sangat nak belajar dengan Coach Muhammad Noor dan saya rasa penonton malam ni sangat bertuah lah dapat dengar sharing pada orang yang sangat-sangat orang kata terkenal dunia pendidikan ni di dalam Malaysia ni. Okey, tentang offline dan online ataupun hybrid learning macam Coach Muhammad Noor cakapkan tu, benda tu sebenarnya sangat betul. Masing-masing ada kekuatan, masing-masing ada kelemahan. Jadi bagi saya, sekiranya na'udzubillah, okey, gelombang kedua berlaku mengakibatkan kita menjadi macam bulan Mac baru-baru ni, of course, hybrid learning tu kita kena online learning. Dia tak boleh ada alasan lah, macam Coach Makna cakap betul, dia tak boleh bagi alasan, tak reti IT lah, lambat lah, dah berumur dah, tak boleh. Sebab tanggungjawab kita memandangkan anak bangsa, rakyat Malaysia ni ada tanggungjawab tutor, cikgu dan juga pensyarah, pendidik semua orang. Jadi kalau kita tak sanggup belajar benda baru, bagaimana anak-anak murid kita nak belajar juga, betul? Jadi insyaAllah, dengan orang kata pengalaman yang berlaku tentang PKP tu, saya rasa ramai pendidik dah sedar tentang kepentingan untuk kita menguasai IT. Dan saya tambahan sikit lah apa yang Coach Makno cakap tadi. Sekiranya berlaku, nak sebut pun tak gamak lah Encik Zahid, okay? Sekiranya berlaku gelombang kedua ni, antara benda yang tutor pendidik kena buat adalah saya panggil tentang flexibility, flexible. Alright, sebab kita nampak cabaran bila kita go for online 100% ni, masalah gadget, okay? Berkongsi ibu, ayah dan juga anak, dan juga masa. Dan saya ada kawan saya yang buat, dia punya kelas tutor pagi, pukul 6.30 pagi. Itulah waktu yang paling sesuai. Jadi dia fleksibel, dia kumpulkan orang dan buat pukul 6.30 pagi. Jadi apa yang berlaku adalah itu adalah waktu yang terbaik, betul? Yang pertama adalah anak-anak murid-murid ni dapatlah ilmu daripada guru dia dalam keadaan yang fresh dan juga ramai dapat manfaat lah bila tutor tu fleksibel. Dan tutor kena ingat, kita sekarang bila go for online, kita tak boleh jadi educator. Kita kena jadi edutainer. Educator campur entertainer. Sebab bila kita go for online ni, kita tak boleh cakap macam dalam kelas tu. Okay? Energi kena lebih. Sekurang-kurangnya 2 kali ganda energi tu. Macam sekarang ni. Sebab apa? Tak ada orang kat depan. Jadi kita kena shock sendiri dan energi kena tinggi. Barulah benda tu insyaAllah sampai. Dan perkongsian ni saya rasa disampaikan juga oleh dalam live sebelum ni oleh seorang trainer lah yang A1 panggil. Boleh cari balik dalam page A1 ni. Perkongsian sangat menarik tentang bagaimana menyampaikan secara live.
Jadi untuk gelombang kedua ni tuan-tuan dan puan, tutor-tutor, guru-guru sekalian, mahirkan diri. Macam kita nak go live, banyak barang-barang di luar orang kata apa, apparatus ni macam perkataan sains sangat no. Gadget lah, gadget, okey. Kita kena mahir lah sementara masa masih ada. Sementara boleh cari orang, boleh hadiri kelas-kelas training untuk go buat live yang menarik. Tutor-tutor, cikgu-cikgu kena invest sikit. Kalau tak dapat yang percuma, cari yang berbayar. Sebab pentingnya kita sampaikan ilmu tu. Sampaikan walaupun satu ayat. Nak bagi faham tu bukan kerja kita. Okay? Bukan kerja kita, tapi nak sampaikan yang terbaik tu memang tugas kita, tutor dan juga pendidik. Itulah Cik Zaid daripada saya tentang sekiranya berlaku gelombang kedua, flexibility. Nice. I really like your point of view because in order for you to become an educator or for you being an educator yourself, you need to learn. Ya, sebab tak semestinya sebagai cikgu kita tak boleh belajar. So every day is a new learning process lah. And I like the point yang Coach Bahir cakap, being flexible is really important right now lah. Sebab just because pusat tuition ataupun pusat pembelajaran semua ditutup doesn't mean that it ends there. Sebab ada je medium-medium yang boleh kita pakai untuk share atau mendidik anak-anak yang dekat rumah lah ataupun pelajar-pelajar. Dan I like the point yang Coach Bahir ada mention about edutainer, which is like a portmanteau of educator dengan entertainment. So so basically you have to be always resourceful lah. And yang macam kita dapat lihat, banyak je pusat tuition, pusat macam saya katakan tadi tu, pusat tuition, pusat pembelajaran semua, diorang dah tukarkan platform diorang kepada online untuk mengajar dan melaksanakan tanggungjawab diorang, ajar anak-anak bangsa dan negara lah. Dan sesetengah yang saya lihat, mereka actually recordkan video diorang, lepas tu diorang hantar kepada ibu bapa dan anak-anak lah untuk belajar dari situ. But then saya terfikir, does it create impact for the students lah? And that kind of thought or that kind of question actually macam leads me to the second question, which is bagaimana tutor boleh add value kepada pelajar agar sentiasa relevan dalam pendidikan and at the same time excel dan maju dalam bisnes dia. So kita boleh mula dengan Coach Bahir. What do you think? Kepada coach, kepada tutor, kepada pelajar, macam mana kita boleh add value kepada pelajar agar sentiasa relevan dalam dunia pendidikan and at the same time dia berjaya dalam bisnes mereka. Right. So saya nak berkongsi sikit lah buat tuan-tuan dan perempuan. Saya adalah salah seorang pada pengusaha tuition yang terjejas teruk ketika PKP melanda, alright. Dan bila kita go for online, saya sebenarnya dalam untuk pusat tuition, nama pusat tuition saya Pusat Tuition Fikir Aras Tinggi, terletak di Pusat Bandar Bertahan Perdana Kepala Batas Penang. Alright, Penang penting Kepala Batas Penang. Alright. Cabaran saya adalah saya sebagai pemilik dan yang mengajar tu adalah orang lain, adalah cikgu-cikgu yang saya panggil lah untuk membantu saya. Jadi bila PKP melanda, antara cabarannya adalah kita tak sempat untuk menyediakan guru-guru tu untuk pergi kepada online. Dan masa yang sama, guru-guru ni bukan guru sekolah, mereka ni macam satu kejutan juga untuk Google Classroom tu. Alright. Jadi apa yang saya buat adalah saya buat macam yang tadilah Encik Zaid cakap tadi, kita buat cara paling mudah lah buat rakaman video dan juga latihan melalui Telegram dan juga WhatsApp. Selama sebulan saya buat macam tu dan itu je. Bulan yang terakhir saya terpaksa hentikan perniagaan tu sebab memang melalui video ni tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan pendidik kat sini lah, tutor dan juga pensyarah, cikgu semua ni, rakaman video ni dia kurang dia punya emotional attachment tu. Macam sekarang ni bila kita buat live dia lain. Alright, mungkin anak-anak boleh tanya soalan walaupun sejujurnya bila suruh tanya soalan dia orang takkan tanya pun, tapi sekurang-kurangnya dia punya feel tu yang mana ada engagement tu membuatkan mereka rasa sesi tu lebih menarik. Jadi antara value yang kita tambah adalah pengajaran secara live.
Pengejaran secara live. Rakaman ni dia okey kan. Live lagi okey. Itu cara dia. Alright, jadi live untuk kebolehan bercakap secara live ni of course kita perlukan kemahiran dan juga perlukan latihan. Saya ada di kalangan guru di tempat saya ni, bila saya cakap kita nak go for online time PKP tu, dia tarik diri terus. Sebab apa? Dia ada, orang kata ada kesukaran berhadapan dengan kamera, which is kita faham. Okay, sebab public speaking is the number one fear in America. Malaysia pun rupanya sama. Alright, jadi value yang pertama adalah kita go for live, tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik yang menonton live pada hari ini. Walaupun memang saya tahu kalau kita buat dengan budak-budak ni, okay, tuan-tuan kelas yang ramai, 80 orang partisipan dalam tuition kita tu, diorang mungkin kurang bertanya, tapi bila mereka ada pilihan, ini penting, pilihan untuk bertanya ataupun tidak, itu memberikan satu perbezaan yang sangat besar. Okay, dan parent pun sebenarnya suka for live, kena buat live, baru parent suka. Jadi so itulah value saya yang paling penting lah, kita bila buat online learning ni, dia live lah. Itu lebih dekat jiwa. Okay, satu lagi important Cik Zaid, yang hujung tu, soalan yang kedua tu. Macam mana dia orang boleh excel ataupun berjaya dalam bisnes dia orang jugalah, walaupun dia orang add value kepada pelajar tadi tu. Alright, okay. Kepada pengusaha lah, pengusaha tuition lah Okay, alright. Jadi of course lah tuan-tuan, bila kita buat satu benda yang customer suka, ingatlah kita kalau kita buat shop sendiri kan, so result dia boleh faham-faham sendirilah. Alright, sebab kita nak benda yang sama dengan expectation customer. Alright, jadi bila kita buat benda ni, orang akan bercerita, oh ni pusat tuition ni dia buat live, okay? Pusat tuition ni dia gunakan Zoom. Pusat tuition ni dia ada seorang Twitter tu, dia sangat pandai menggunakan OBS, tunjuk video, tunjuk flip chart, tunjuk PowerPoint, tunjuk macam-macam lagi. Jadi of course antara perempuan, bila kita mainkan untuk live tu, bisnes kita pun akan naik insyaAllah. Sebab tak ramai orang sanggup belajar benda baru, tuan-tuan dan perempuan. Alright, kita pendidik kan, kita ada orang kata satu orang tu jalan yang ramai orang jealous. Tahu jealous sebab apa? Sebab bila kita mati tuan-tuan, contoh mati pula dah malam-malam Jumaat ni, ya Allah. Okay, bila kita mati tuan-tuan, ada 3 perkara yang kita buat dalam kubur, betul? Salah satunya ilmu yang bermanfaat kita berikan kepada orang lain. Jadi nak sampaikan tu, kena sampaikan betul-betul. Ini yang saya pesan kepada saya punya rakan-rakan trainer, saya punya protegi saya. Okay, sampaikan daripada hati. Okay, sampaikan tu sampai betul-betul. Nak fahamkan tu orang lain, Allah. Tapi nak sampaikan yang terbaik adalah kita buat. Jadi, value kepada usahawan adalah your business name, orang akan sebut. Okay, sebab saya tengoklah sepanjang PKP ni, saya pun ada seka-seka kawan-kawan owner tuition di Penang ni. Kita orang selalu message lah. Okay, dan saya nampak yang mana yang boleh go for live, Alhamdulillah bisnes dia akan ada. Siapa yang buat video, hantar latihan guna Telegram sahaja. Jadi macam saya. Okay, sebulan je. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itu pengajaran untuk saya. Jadi sebab tu, kepada tuan-tuan dan perempuan, tutor yang dalam ni, yang ada kemahiran untuk buat live, anda kena wawarkan kebolehan anda supaya anda pun boleh buat side income jugalah dengan syarikat-syarikat yang lain. Okay, sebab macam contoh saya pun mencari juga tutor-tutor yang boleh go for live. Alright, sebab benda tu memang add value untuk student dan add value untuk syarikat saya juga. Alright, jadi Cik Zaid, itulah pandangan saya. Saya betul-betul macam agree lah dengan Coach Bahir punya point, sebab actually pengajaran ataupun ajaran melalui live actually very very macam nombor satu is dia jimat duit kewangan, so that tak perlu macam keluar ajar pelajar-pelajar semua kat luar, tak payah face the jam and everything. Lepas tu boleh duduk kat rumah aja. And they say that although it is really really awkward to do, especially during your first time doing macam ajar secara live, tapi bila kita mula praktis, saya rasa insyaAllah semuanya akan macam biasa dah. So Coach Muhammad Noor, what do you think? How do you think we should add value kepada pelajar sebagai tutor? Okay, first kali kita ucapkan terima kasihlah kepada kita punya audience pada malam ni. Ada of course Dr. Darren, ada Johan, Brian, and
Ada Umi, ada Mutiara, ada Kian, dia kata awesome sharing. Cimin, awesome. Ada Surail, okay? Surail, okay? Aziati, Filzati dan sebagainya. Okay, thank you. Thank you for joining us. Okay, so boleh tak orang yang join pada malam ni kenalkan diri daripada mana dan juga mungkin boleh share. Adakah anda seorang tutor? Adakah anda seorang guru, pendidik, pensyarah, usaha kenal. So boleh komen. Okay. So jadi ini salah satu elemen. Okay. Apa yang saya buat tadi, contohnya saya bacakan nama, saya sebutkan apa yang mereka chat, apa yang mereka komen dan sebagainya. Ini kita panggil sebagai engagement. Engagement ni sangat penting. Maksudnya kita appreciate, kita raikan student-student kita yang join. Sama ada join kelas, sama ada join online dan sebagainya. So kita raikan mereka. So sebab apa? Sebab manusia ni dia memang very sensitif dengan nama sendiri. Maksudnya manusia ni dia suka dipanggil dengan nama yang dia sukai. So ini salah satu cara bagaimana seorang pendidik tu dia nak engage dengan student. Ni tu basic things lah. Kemudian kita boleh move on, kita panggil sebagai bonding, engagement. Then dia ada cara, skill bagaimana kita nak bonding, kita nak lebih rapat dengan student kita. Sebab apa? Sebab ini adalah salah satu elemen yang penting lah. So boleh tulis, ini penting. Tu kita panggil sebagai bila kita cakap tentang hybrid ni pentingnya high technology and human touch. High tech and human touch. Okay. So high tech saja belum cukup. Sebab apa? Tanpa human touch, tanpa ada emotional engagement. So jadi pembelajaran tu dia macam dry kan. Dia macam kering kan. Panggil kering kan. So jadi kat situ pentingnya kan teknologi dia kena ada heart. Sebab tu ada pendidik dia kata saya tak boleh buat online lah, saya rasa macam tak fulfill tu. Sebenarnya ini dipanggil emotional engagement. Sebenarnya kalau kita buat kelas online pun kita boleh ada emotional engagement ni, kita boleh ada bonding and relationship ni. Okay, so ini salah satu cara lah kan? Maksudnya kita raikan mereka. So dalam masa yang sama, masa saya duduk di UK tu, anak-anak saya belajar di sekolah UK, saya mengkaji macam mana budak-budak UK ni kan, termasuk anak saya sendiri, diorang ni sangat suka pergi sekolah kan. Sampai kalau cuti sekolah problem lah sebab apa mereka ni suka sangat pergi sekolah. Kalau macam kita dulu, saya sendiri dulu, kalau cuti sekolah memang kita hooray kan. Tapi diorang kalau tak pergi sekolah dia macam satu kehilangan kan. So jadi dekat situ saya kaji. Dan antara yang saya jumpa, saya kaji kat situ adalah tentang elemen fun learning. Fun learning. That's why di situ kami sekarang ni kita usahakan fantastic online tuition. So kita nak membawa satu elemen fun learning dalam masa yang sama memberikan impact result kepada pelajar-pelajar. So nak sebut tadi dan salah satu elemen juga yang saya pelajari di UK ni adalah dipanggil sebagai STEM. So pernah dengar tak tentang STEM? STEM ni stand for Science, Technology, Engineering and Maths. Okay, so dekat Malaysia pun dah mula naik kan. Tapi kami start explore tu daripada 2016. So jadi saya dapat rasa STEM ni bagus kan. So boleh di-apply di Malaysia lah. So jadi dia macam mana? Dia menjadikan pembelajaran sains, math ataupun apa saja pembelajaran tu lebih menarik, practical, hands-on, ada aktiviti ataupun kita panggil sebagai experiential learning. So sebab apa? Sebab contoh kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan yang join ni kan, contoh kita ada ramai cikgu kan, kita ada ramai pendidik masa kita sekolah rendah, masa kita sekolah menengah, masa kita di universiti kan. So jadi adakah kita ingat semua pendidik kita? Ataupun
ada certain pendidik saja yang akan kita ingat. Okay, so boleh komen siapakah cikgu yang anda masih ingat sampai sekarang. Okay, so based on our survey lah kan, kita dah tanya ramai orang. So memang kebanyakan orang tak ingat semua cikgu-cikgu. Tapi kita akan ingat cikgu-cikgu yang akan yang telah memberikan impact pada life kita lah. Okay, so tak percaya, cuba tanya diri sendiri. Siapa cikgu yang kita masih ingat sampai sekarang dan sebab apa? Dan most of them, kadang kita ingat, okay, konten tu penting. Konten kandungan silibus tu of course penting, tapi dalam masa yang sama ada dua lagi elemen yang penting, which is saya panggil sebagai elemen 3C. Yang pertama konten, yang kedua konteks, and yang ketiga adalah karakter. So bila kita tanya, kenapa kamu ingat cikgu tu? Dan most of them dia akan cakap tentang konteks kan, macam mana cara cikgu tu mengajar, macam mana cara teknik cikgu tu gunakan, formula cikgu tu gunakan, cikgu tu pernah gunakan contohnya formula-formula yang mudah, ringkas dan sebagainya kan, formula yang pelik. Lepas tu karakter, garang, penyayang, baik, pernah belanja makan aiskrim. So jadi dua elemen ni kebanyakan daripada kita akan ingat. That's why kita sebagai pendidik, ni antara added value yang sangat penting lah. Yang ini konten tu penting, silibus penting, tapi dalam masa yang sama cara kita menyampaikan tu, cara kita deliver that content tu pun sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Termasuk macam mana karakter kita. We design our own character supaya pelajar-pelajar kita akan ingat our character. Itu yang paling penting, dan sampai bila pun pelajar akan ingat kita kalau kita betul-betul design tiga perkara ni lah. Dan menurut World Economic Forum, dikatakan sebagai skill yang growing pada 2022. And dia ada 10 lebih kurang, tapi saya share 2 yang penting. Ini yang pertama, sebab manusia kita, macam contohnya sekarang ni, baru-baru ni kalau kita tengok statistik, ada lebih 800,000 yang telah dibuang kerja semasa PKP ni. Tak termasuk ada lebih 300 graduan yang sedang menganggur. So jadi jumlahnya lebih 1 juta. So jadi, dan benda ni akan bertambah. Sebab apa? Sebab akan datang manusia akan bersaing kan, dengan mesin, dengan robot, dengan AI dari sudut pekerjaan kan. So jadi antara skill yang penting untuk kita add value kepada pelajar adalah creativity and critical thinking. So ini adalah elemen, kalau kita seorang pendidik yang sejati, maka kita nak instill creativity, kita nak instill critical thinking dalam dalam diri pelajar-pelajar kita. Maksudnya dalam masa kita mengajar mereka silibus, kita mengajar mereka untuk excel dalam exam, tapi pentingnya untuk mereka ni bersedia untuk, orang kata, dengan cabaran revolusi industri lah, ataupun kita panggil sebagai IR, Industrial Revolution 4.0. So ini antara perkara-perkara yang kita boleh added value untuk pelajar-pelajar kita. Okey, terima kasih yang bersama kita. Ada Sharifah, Hasiza. So far kalau kita tengok penonton, kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun macam pandangan, silakan share dengan kami di ruangan komen. Nanti Coach Muhammad Noor dengan Coach Bahir akan jawablah ataupun share pandangan tu kepada penonton kita semualah pada malam ini. Okay, dan saya dapat tangkap tadi actually the element 3C dan yang 2C, lagi satu elemen tu yang creativity and critical thinking tu very important lah, sebab in order for you to teach someone, you also need to, although the aim kita punya matlamat tu is to ajar the student, but kita nak juga diorang gunakan apa yang diorang belajar tu dalam harian lah, supaya bukan diorang not only just for the sake of getting A's from passing the subject, but they also need to know why is it like that.
Dan it's actually also important that in order for you to become a pendidik, you also need to be creative lah. Creative on how you can add values to the students lah, for them to learn, and also how to stand out from the crowd. Because although at the end of the day, macam saya katakan tadi, is to improve the students' results dari gagal ke lulus, grade C ke B dan A, tapi at the end of the day, kita nak juga diorang gunakan ilmu yang diorang diajar tersebut. Okay? Dan Coach Bahir, saya nak tanya satu soalan. What do you think? Bagaimana kita boleh meningkatkan prestasi pelajar dalam masa yang sama dapat naikkan image kita sebagai tutor? Sebab macam tadi saya katakan ataupun yang kita bincangkan, bila kita dah add value, pelajar akan ingatkan kita. Tapi at the same time, macam mana kita boleh naikkan image kita sebagai tutor? Coach Bahir. Okey, terima kasih Encik Zaid atas soalan yang dahsyat ni sebenarnya soalan ni. Alright, bagi saya lah, apa yang saya selalu buat lah dengan peserta program ataupun pelajar tuition tempat saya akan selalu mulakan dengan why, WHY, maksudnya kenapa. Okay, kenapa kau datang bersepah hang? Orang utara, orang Penang, bersepah hang my tuition. Okay, sebab mak ayah hantar ke, ikut kawan-kawan ke. Jadi saya selalu bermula dengan why. Okay, bermula dengan why. Dan benda ni setiap orang dia berbeza. Dan ialah tambah-tambah kalau pelajar darjah 4, darjah 5, darjah 6 kan. Dia punya tu tahap dia orang tu tak adalah tinggi. Tapi percaya tuan-tuan dan perempuan, why dia orang tu sangat penting. Okay, dan bila kita tahu why dia orang datang tu, alright, bagi saya dia akan membantulah the overall proses pembelajaran dan juga pengajaran. Okay, alright, ini saya selalu buat lah. Maksudnya contoh, okay, kenapa datang tuition tempat coach? Tuition coach kan harga mahal. Sajalah provoke kan. Jadi dia beritahu lah, coach sebabnya saya datang sini, tempat ni dia selesa, kursinya sedap, tempat ruangnya luas, jadi saya seronok nak belajar. Jadi bila kita tahu tentang dia punya why datang belajar, okay, ke sini, ke tempat kita tu, dan kita boleh masukkan dalam kita punya dalam SWOT tu, kita punya strength lah. Okay, kita punya tuition ataupun kita punya program tu. Tak tahu lah Cik Zaid, memang selalunya kalau kata tanya saya apa benda paling penting, setiap kali kita nak bagi orang tu attach dengan kita correct dia punya why dulu. Tak kisahlah why sebab datang sebab mak dan ayah suruh. Okay, fine. Kita dah tahu dah why dia datang ni, dia tak ikhlas. It's okay, dia berterus terang, budak-budak berterus terang. Jadi pelan-pelan kita akan ubah dia punya why ke arah cara yang betul lah, iaitu sebab apa kita nak menuntut ilmu ni bukan sebab dapat A, sebab kita nak dapat keberkatan dan juga sebagai satu ibadah. Jadi kita nak benda tu kita channelkan sebagai pendidik tuan-tuan dan perempuan, itu tugas kita. Okey, jangan sebab nak belajar sebab dapat A, dia payahlah. Macam tahu ni UPSR, saya tak tahulah tempat tuan-tuan dan perempuan dekat mana, kat Penang, Selangor ke, Johor ke, Sabah ke, macam BK Surai lah. BK Surai ni kawan saya kat Sabah ni. Alright. Student darjah 6, adakah dia orang mengambil tuition balik dengan anda? Kalau ikut tempat saya ni, pengurangan sebanyak 70%. Mungkin sebab tak ada UPSR, mungkin. Alright. Jadi sebab big Y tu tak jelas lah. Tak jelas kepada budak dan juga mungkin kepada ibu bapa. Alright. Tapi saya tak salahkan lah. Mana yang tak datang tuition tu mungkin ada masa lain lah, mungkin masa kewangan, masa kengkangan masa, sebab rutin kita berubah bila datang PKP ni. Jadi Encik Zaid, saya rasa saya harap saya menjawab lah soalan Encik Zaid tu. Bagi saya sebab why tu adalah benda penting lah untuk dapat pada peserta, dan benda tu kita boleh gunakan sebagai kita punya analisis lah dalam bisnes. Kita punya SWOT, strength lah, strength, weakness, opportunity dengan threat lah. Betul Coach Makno SWOT macam tu kan? Alright, okay. Alright, thank you so much Coach Bahir. Yes, saya pun agree juga sebab everything actually depends on your intention lah. Kalau niat tu baik, insyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar lah. Pelajar pun dapat menuntut semuanya sebab ikhlas apa yang kita ketahui lah. So what do you think pula Coach Muhammad Noor? What is your cara yang boleh meningkatkan image kita sebagai tutor ataupun pendidik, especially dalam gelombang kedua COVID-19 sekiranya berlakulah, alhamdulillah. First, kita nak tingkatkan prestasi pelajar.
So dalam masa yang sama, bila kita tingkatkan prestasi pelajar, kita akan membantu dari segi image kita, dari segi branding, mungkin branding company ataupun branding dari segi personal dan sebagainya. Okay, so saya suka gunakan 3 fasa ni lah. First macam tadi Coach Bahir cakap tadi, first adalah dari segi mindset dan heart set lah. Maksudnya kita kena set mind mereka supaya mereka tu belajar kerana apa, kan? Mereka tu datang belajar tu kerana dipaksa ke, atau kerana diri sendiri ke, atau mereka nak menjadi manusia yang memberi manfaat. So itu fasa yang paling penting. Sebab apa, kalau fasa ni skip kan, kalau kita skip fasa ni, maka mereka akan belajar dalam keadaan yang terpaksa, dan mungkin mereka akan rebel lah nanti. Okay, so fasa yang kedua pula kita panggil sebagai fasa attract, ataupun kita nak tarik minat mereka, kan? Kita nak bagi mereka faham sesuatu konsep, dan juga dalam masa yang sama ini pentingnya konten kan, modul dan sebagainya akan membantu mereka ni tertarik untuk belajar dengan kita. Saya nak kongsikan juga macam bila UPSR dan PT3 dimasukkan, mulanya memang kita ingat memang akan memberi kesan lah. Ya, of course memang ada kesan dan sebagainya, tapi kita rasa terkejut juga sebab mereka, pelajar-pelajar ni masih nak belajar kan, mereka nak belajar dan sebagainya. Dan ini yang penting, bila kita bagi mereka mindset, bagi mereka kita attract mereka dengan pembelajaran yang fun learning kan, dengan cara yang kata ada hands on, ada application dan sebagainya. Ini salah satu cara bagaimana kita boleh membantu meningkatkan prestasi mereka lah. Dan kita bantu, kalau untuk yang exam tu of course lah, mereka dah faham konsep, mereka dah suka, dan of course kita akan bantu dari segi syllabus, dari segi content, dari segi exam question dan sebagainya. Of course benda tu semua tahulah. Dan yang fasa yang ketiga adalah fasa retention. Retention ni adalah paling penting. Sebab apa? Bila kita dah tarik mereka, dah orang kata minat mereka untuk datang belajar dengan kita, kan? So ini adalah fasa bagaimana kita nak retain mereka supaya mereka ni akan kekal bersama kita, kan? Akan kekal. So that's why kat sini biasa yang apa yang saya ajak sharekan juga dengan tutor-tutor adalah dengan cara membuat satu benda yang dipanggil framework modul. Maksudnya awal-awal kelas dan sebagainya kita bagi terus framework apa yang kamu akan dapat bila belajar dengan cikgu. Contohnya dari segi aktiviti, dari segi games, dari segi exercise, dari segi syllabus, dari segi fun learning, gamification dan sebagainya. So kita bagi terus framework, jadi mereka akan nampak, wow, kalau aku belajar dengan cikgu ni, aku belajar contohnya nak dekat exam mungkin 5 bulan lagi, kan? So kalau aku belajar sebulan je, aku akan dapat sikit je. Tapi kalau aku belajar, contohnya aku stay belajar sampai habis, maka aku dapat banyak benda dengan cikgu ni. So ini penting, kita nak tunjukkan big picture ataupun dipanggil eager view kepada student-student mereka. Kenapa mereka kena betul-betul belajar? Kenapa mereka tak boleh macam hangat-hangat tak ayam je kan? Kena belajar betul-betul dengan cikgu sampai cikgu akan bantu kamu dan cikgu akan bagi kamu kata enjoy kan. Sebab budak-budak kan suka main game kan, suka suka tengok YouTube dan sebagainya. Jadi kita instilkan macam tadi Coach Bahar cakap, edutainer kan. Maksudnya kita kena masukkan juga elemen entertainment tu supaya pelajar pun akan rasa macam, wah, best juga belajar dengan cikgu ni. Dan tadi yang saya sebutkan tadi, konteks and karakter tu akan menyebabkan mereka akan suka, mereka akan retain dan mereka akan setia untuk belajar dengan kita. So ini salah satu. Dalam masa sama, ini bagaimana nak meningkatkan image tutor adalah dengan kita menjaga 3 fasa ni tadi. Dan dalam masa yang sama, kita start untuk membina credibility dengan cara kita mempunyai modul kita sendiri. Dengan modul kita sendiri, kita akan dapat meningkatkan kita punya value ladder kita lah. Maksudnya kita tak bergantung semata-mata dengan tutoring saja. Kita ada e-book, kita ada buku, kita ada DVD, kita ada e-learning, kita ada bengkel, kita ada seminar, kita ada
kita ada pembelajaran secara digital kan, dan macam-macam lagi. So ini akan menambahkan lagi kita punya income, dan dalam masa yang sama yang paling penting adalah pelajar-pelajar kita akan mendapat banyak benefit sebab kita banyak memberi, sebab ada pelajar mungkin dia suka tengok video, ada pelajar mungkin dia suka baca, ada pelajar suka buat latihan, ada pelajar mungkin suka mendengar. So jadi kita menyediakan pelbagai medium untuk mereka belajar. So jadi ini akan meningkatkan lagi kredibiliti dan orang akan tengok, wow, cikgu ni dia memang very serious, dia memang betul-betul apa? Memang betul-betul drill lah. Maksudnya dia memang go deep untuk jadi, orang kata kita panggil sebagai pakar, ataupun saya suka gunakan konsep be the legend kan. Maksudnya kita dah masuk dalam bidang ni, betul-betul kita pulun kau-kau supaya kita dapat bantu pelajar dengan pelbagai medium, pelbagai cara. So ini akan membantu meningkatkan prestasi pelajar kita. Sebab apa? Sebab kita dah memang kaji, kita memang dah buat pelbagai cara untuk bantu pelajar kita, dan dalam masa sama kita pun dapat kesan dia dengan cara okey, kita akan dapat mempelbagaikan lagi passive income kita, active income kita, dua-dua, aktif dan pasif. Jadi bila terjadinya apa-apa isu akan datang kan, kita doakan supaya tak lah kan, tapi sekiranya berlaku ataupun tak berlaku, maka kita ada income yang lebih stabil, dan kita ada, orang kata, sebagai multiple stream of income. So itu sedikit sebanyak bagaimana kita dapat membantu meningkatkan prestasi pelajar, dan dalam masa yang sama kita akan meningkatkan lagi branding dan juga image kita lah sebagai tutor. Much Coach Muhammad Noor. Terima kasih yang bersama kita pada malam ni. Ada satu daripada Aziz Rajab, dia actually ada share lah dia punya point of view. Yang pertama is be the subject matter experts and develop pedagogical skills and IT skills. So sorry, I can't read that. Engage and develop networking amongst experts and educators. Talk to professionals. That is really true. Practice action research, and then be passionate, be sincere, and be professional. That's true lah. Ini pensyarah IPG. Oh right. Oh pensyarah. Okay, nice. Sebab tadi saya dengar yang Coach Muhammad Noor ada katakan yang change the mindset and change the heartset lah, which is true, because at the end of the day, although you want to be someone in the industry, but at the same time you need to know what is your purpose doing in that what they call that profession lah. Okay, so kepada mereka yang baru saja join into tonight's session, saya bersama Coach Muhammad Noor dan Coach Bahir yang sangat dikenali dalam industri pendidikan, dan mereka telah pun membincangkan langkah-langkah dan kesan-kesan terhadap para pendidik sekiranya berlakunya gelombang kedua COVID-19. Kami bincangkan apakah yang harus dilakukan oleh tutor sekiranya berlaku gelombang kedua, bagaimana tutor boleh add value kepada pelajar agar sentiasa relevan dalam dunia pendidikan, and at the same time excel dalam bisnes mereka. Dan yang ketiga, bagaimana kita boleh meningkatkan prestasi pelajar dalam masa yang sama, dapat menaikkan image mereka sebagai tutor. Dan both Coach Muhammad dan Coach Bahir telah bagi tahu dan kongsikan pandangan-pandangan dan tips yang sangat useful for educators adalah to apply in their life, especially in their profession. Yeah, because at the end of the day, it's how you be resourceful and also be creative with what you have lah. And at the same time, remind yourself kenapa kita jadi cikgu, sebab semuanya berlaku atas niat kita sendirilah. Dan sebelum kita berakhir sesi kita pada hari ini, is there anything Coach Muhammad Noor that you would like to say to our viewers, macam kata-kata semangat ke, nasihat yang boleh dikongsikanlah kepada rakyat Malaysia, khususnya mereka yang dalam industri pendidikan? Coach Muhammad Noor. Okay, so of course lah, bila kita cakap tentang gelombang kedua, bukanlah kita, maksudnya kita
kita so called minta benda tu tak, bukan. Maksudnya dekat sini adalah seperti mana apa yang berlaku pada PKP kan sebelum ni, di mana kita tak bersedia. Kita tak bersedia langsung untuk menghadapi sebab kita tak tahu. Kita rasakan macam okay, COVID ni biasa je kan, sekejap je. Kalau kena PKP ni mungkin sekejap je. Rupanya kita tak sangka bahawa dia berlaku lebih daripada 3 bulan. So dan banyak memberi kesan kepada bisnes-bisnes dan juga pekerjaan. So semalam saya singgahlah untuk beli makan. Saya beli wrap kambing kan. So saya jumpa saya berbual lah dengan abang tu kan. So abang tu rupanya sebelum ni dia bekerja di aviation. Dah bekerja selama 8 tahun tapi masa PKP telah diberhentikan lah. So dia dengan kawan dia lepas tu bila diberhentikan, so mereka mengusahakan bisnes lah. So jadi walaupun dah bekerja selama 8 tahun dan sebagainya, so jadi benda tu tetap memberi kesan lah ke. So jadi bila kita cakap gelombang kedua ni, jadi kita sebagai pendidik sama ada berlaku ataupun tidak berlaku, maka salah satunya macam saya cakap sebelum ni adalah dengan cara kita meningkatkan skill kita, meningkatkan kepakaran kita, ada modul sendiri dan dalam masa yang sama kita kuasai hybrid learning lah. Tak kisah sama ada pembelajaran secara offline, pembelajaran dengan kaedah yang biasa, fizikal maupun online. Maksudnya kita tingkatkan skill kita, kita tingkatkan cara penyampaian kita, cara deliver kita kan, kita design our own character kan. So jadi benda tu akan membantu meningkatkan lagi kita punya credibility, membantu meningkatkan lagi image kita, membantu meningkatkan lagi profesionalisme kita dalam bidang. So bila kita tingkatkan benda ni, orang lain sekitar akan dapat manfaat, especially pelajar kita, ibu bapa, klien dan sebagainya, mereka akan terkesan dan kita dapat bantu lebih ramai orang lagi dalam bidang pendidikan ini. So tu salah satu apa yang kami di Tutor Profesional Malaysia kita perjuangkan. Maksudnya kita nak kalau tutor masuk dalam bidang ni, sebab kebanyakan daripada kita tak mempunyai ilmu pedagogi kan. Maksudnya kita tak belajar seperti mana cikgu-cikgu masuk dalam maktab, masuk dalam IPG, belajar bertahun-tahun kan pelbagai ilmu, tapi kebanyakan daripada tutor kita tak ada education punya background tu. So jadi that's why kat situ pentingnya untuk kita belajar ilmu kan, belajar meningkatkan skill supaya kita dapat menjadi pendidik yang profesional lah. So that's why saya sendiri tak berhenti belajar kan, belajar daripada siapa saja dan belajar daripada belajar daripada mentor luar negara, dalam negara, supaya dapat bantu lebih ramai lagi pelajar, dapat bantu lebih ramai lagi tutor dan juga mereka-mereka yang berada dalam bidang pendidikan ni lah, usahawan pendidikan contohnya. Okay, so terima kasih juga kepada Iwan telah jemput kami lah. Alright, thank you so much Coach Muhammad Noor. I like the fact that you actually said that nasihatkan kepada cikgu-cikgu pendidikan luar sana untuk tingkatkan karakter, tingkatkan skills dan ilmu, so that it will like naikkan credibility sebagai pendidik untuk berjaya lah. Okay, what about Coach Bahir? Ada apa-apa nasihat yang ingin diberikan kepada cikgu-cikgu yang belum? Okay, bagi yang baru join live ni, tolong tonton balik daripada awal sebab Coach Noor malam ni dia berkongsi banyak benda yang sangat-sangat mahal lah bagi saya. Even saya pun sangat teruja lah dengan fasa 3 very fantastic untuk kita sebagai seorang pendidik, seorang tutor ni dan juga seorang pengusaha pusat tuition. Tak ada banyak pesan sangat Encik Zaid, cuma kita just follow segala SOP yang ada supaya gelombang kedua ni hanya sekadar tajuk, tak menjadi kenyataan. Alright, tapi saya nampak betul lah, suka ataupun tak suka, online learning dia akan jadi satu benda yang berpanjangan
dan kita pun dah nampak kelebihan online learning ni. Of course ada kekurangan tapi dia mesti ada kelebihan. Jadi sangat-sangat beruntunglah untuk mereka yang invest masa untuk berubah. Macam saranan Coach Makno tadi, kita kena sentiasa mencari yang terbaik, sentiasa belajar. Sebab benda-benda ni tuan-tuan dan perempuan sebenarnya dia satu orang kata bekalan kita nanti. Saya seronok, saya berhenti engineer tuan-tuan dan perempuan. Saya ingat lagi, saya berhenti engineer kerja 8 tahun. Ada member dalam jumpa, aku jealous lah dengan kau Bahir. Tanya jealous apa? Kau masyuk. Kata saya tak masyuk, kerja engineer lagi masyuk dulu. Tak, bukan masyuk duit. Masyuk tu, apa dia? Bekalan tu nanti. Hang ajak anak-anak muda, okay? Ajak tentang berani bercakap, communication tu, ada pula tuition. Jadi tuan-tuan, kita berada di posisi di mana ramai orang yang nak tapi tak berani. Tapi kita berani tuan-tuan. Jadi apa kata, kita ambil peluang ni untuk kita upgrade diri kita. Okay? Itu saya punya perkongsian sedikit lah daripada Sungai Petani. Okay? Cik Zaid dan Coach Makno, terima kasih banyak perkongsian dan juga A1 kena jemput saya dan Coach Makno datang malam ni. Seronok sangat. Alright, thank you so much Coach Bahir, dan terima kasih lagi saya ucapkan kepada Coach Muhammad Noor dan Coach Bahir yang sudi hadir dan kongsikan pandangan dan tips mereka tentang dengan kita pada malam ini lah. Sebelum kita tamatkan sesi kita pada malam ini, mungkin Coach Bahir ada apa-apa yang ingin dikongsikan kepada penonton? Ada apa-apa promotion yang ingin dikongsikan? So okay. Yeah. Alright, terima kasih. Jadi untuk pertonton yang menonton pada malam ni, saya just nak berkongsi lah sebab pihak A1 pun dia kata why not you share apa benda yang you buat, mungkin memberi manfaat kepada tutor-tutor dan juga pendidik. Jadi yang ini adalah untuk tutor ke penceramah ke trainer. InsyaAllah pada minggu hadapan hari Ahad saya akan buat kelas fizikal di sebenarnya training center iaitu di MPAC Penang di Pusat Bandar Bertam Perdana. Bagaimana kita nak buat kelas live secara wow. Jadi bagi pendidik ini benda ni penting ni. Jadi mereka yang selalu gunakan live FB dan juga menggunakan Zoom, saya akan beri tunjuk ajar macam mana menggunakan OBS selama 1 hari lah, pada 9 pagi sampai 4:30 petang. Nak mudah faham, senang je. Nak tak tuan-tuan dan perempuan ada live yang sama macam GoShop, macam Bulletin Utama, okay, ataupun macam Astro Tutor TV. Dengan software ni insya-Allah kita boleh gunakan dengan program 1 hari ni. Tuan-tuan akan boleh buat live yang sangat menarik, yang mana engagement tu dia akan berkekalan. Orang akan seronok tengok sebab apa? Engagement banyak, bahan boleh share PowerPoint, video, gambar, macam-macam lagi. Screen handphone semua boleh buat dengan menggunakan OBS. Jadi insya-Allah hari Ahad minggu depan di kelas fizikal di Bertam, kelas online pun nanti insya-Allah. Ini baru yang nombor 1, Cik Zaid. Ada lagi ni. Yang ni untuk anak-anak pula. Yang ni lah kita punya program Impact di mana kita ada buat kelas pandai cerita, di mana kelebihan kelas ini adalah kita akan berikan anak-anak ni pengalaman bercakap menggunakan green screen. Maksudnya belakang ni kita akan tukar gambar. Macam saya sekarang ni menggunakan konsep green screen tu tadi itulah. Ada bata ni rumah pula kan. Sebab apa kita bagi pengalaman ke bercakap mengikut orang kata persekitaran. Dia macam lakonan tuan-tuan. Tapi sebenarnya hidup kita pun harian. Bukan kata kita yang suka pelakon dah kan. Tapi kita ni asyik bercakap menggunakan intonasi yang berbeza. Jadi saya rasa program pandai cerita ni sesuai untuk anak tuan-tuan. Sekolah rendah umur 7 hingga 12 tahun. Kita akan mulakan pada hari Sabtu ini selama 4 jam. Dia 2 kali saja. Sabtu ini dan Sabtu minggu depan. Jadi total adalah 4 jam kali 2 hari lah. Dan insya-Allah di pengakhiran setiap sesi kita akan buat satu video macam anak-anak boleh bercakap di hadapan orang ramai dan specialnya menggunakan green screen. Lagi susah macam sekarang ni nak cakap depan kamera tak ada orang ni, dia perlukan teknik dan juga taktik yang penting. Alright. Dan yang terakhir adalah bagi mereka yang terletak duduk di area Kepala Batas, Parlimen Kepala Batas Pulau Pinang, kita masih lagi buat pengambilan pelajar tuition darjah 4, 5 dan 6. Okey, jadi bagi yang berminat boleh join kami. Dan pusat tuition perkara tinggi adalah pusat tuition yang berdaftar dengan JPN, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Dan kita pun pegawai-pegawai PPD pun dah datang audit lah. Alhamdulillah semua line clear. Line clear, kita boleh operasi sebab SOP semua cukup, kawasan luas cukup. Alhamdulillah. Jadi kita mesti ada beberapa kosongan untuk darjah 4, 5 dan 6. Dan sekiranya berminat bolehlah PM number yang tertera dalam
flyers itu. Terima kasih Iwan kerana benarkan saya berkongsi tentang program-program yang saya lakukan. Terima kasih. Alright. Okay, so lagi sekali saya ingin ingatkan jikalau tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah sana yang ingin ataupun macam interested with the program yang Coach Bahir akan handle, sila layari dekat dia orang punya Facebook Akademi Impact Penang ataupun Pusat Tuition Fikir Aras Tinggi dekat Facebook. Alright, what about Coach Muhammad Noor? Ada apa-apa yang ingin dikongsikan atau dipromote kepada kita? Coach Muhammad Noor. Hello. Okay. Alright, Coach Muhammad Noor, ada apa-apa yang ingin dikongsikan atau dipromote kepada kita punya penonton pada malam ini? Okay, so terima kasih Ewan. Seperti biasa, setiap tahun kita akan menjalankan satu program yang dinamakan sebagai program Simposium Twitter Professional Malaysia lah. So kita buat ni daripada 2015 sehingga setiap tahun lah. So pada tahun ni Simposium Twitter Professional Malaysia ataupun kita panggil STPM 2020 kan, kita akan membawa mereka yang pakar-pakar lah. Kita bawa mereka yang berpengalaman, mereka yang berjaya dalam bidang pendidikan, berjaya dalam bidang tutoring dan sebagainya. So kita bawa mereka untuk berkongsi bersama dengan kita lah. So jadi pada tahun ni kita akan menjalankan STPM 2020 ni pada kita akan maklumkan kelab. Tapi untuk anda, kita akan bagi satu promosi yang istimewa. So, boleh tengok ada di ruang komen tu. Okay, boleh bagi nama sebab anda akan dapat diskaun more than 50% lah. Okay. bit.ly/nakjoinstpm 2020. Okay, so ada di ruang komen tu lah. So, dan juga boleh follow Facebook, Twitter Professional Malaysia. So kita ada buat live. Kita buat live biasanya Isnin hingga Jumaat kan. Ada pagi ada, malam ada. So kita akan kongsikan lebih banyak perkongsian. So untuk anda yang nak dapatkan promosi istimewa, nak dapatkan maklumat lanjut, so boleh layari ada di ruang komen tu bit.ly nak join STPM 2020. So tahun ni kita akan bawakan satu tema yang dipanggil sebagai The Revolution of Hybrid Learning. Kita akan bawakan mereka yang pakar, mereka yang berjaya, mereka yang berpengalaman. So biasanya mereka ni jarang untuk berkongsi di luar sana. Tapi kita akan minta mereka untuk berkongsi dalam Simposium Twitter Professional Malaysia 2020. So terima kasih juga kepada A1 yang sebelum ni juga support STPM yang selalu memberi sokongan jugalah kepada usaha-usaha untuk membantu Twitter dan usahawan pendidikan di Malaysia. Thank you so much Coach Muhammad Noor. And make sure kalau interested sila layari Facebook Coach Muhammad Noor di link yang disediakan. Nanti kami akan sediakan link dekat ruang komen. Begitu juga untuk Coach Bahir lah. Okay, so sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Coach Muhammad Noor dan Coach Bahir yang sudi kongsikan pengalaman dan tips-tips untuk para pendidik sekiranya gelombang kedua COVID-19 berlaku sekali lagi. Saya Zaid dari A1 School, sebuah sistem pengurusan yang membolehkan pusat pembelajaran menguruskan database mereka secara automatik dan sistematik. Dan baru-baru ini kami ada dipilih sebagai salah satu vendor yang yang dipilih oleh kerajaan untuk siapa-siapa yang ingin menukarkan sistem pengurusan mereka ke digital, di mana kerajaan akan bayar separuh daripada harga penuh sistem kami. Dan sekiranya tuan dan puan yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sistem kami dan grant ini, boleh hubungi kami di Facebook www.facebook.com
youtube.com/mya1malaysia. Okay, so itu sahaja untuk episod kali keempat New Normal pada malam ini. Sekali lagi saya ingin terima kasihkan kepada Coach Muhammad Noor dan Coach Bahir yang sudi meluangkan masa bersama saya. Dan selamat malam dan semoga kita berjumpa lagi dan sentiasa safe, InsyaAllah.